Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua murid tahun 1. Hari ini kita sambung belajar. Dan kita akan belajar tentang keupayaan objek menyerap air. Seperti mana yang telah kamu maklum, sebagai objek boleh menyerap air. Tapi hari ini kita akan melihat antara objek-objek yang boleh menyerap air itu yang manakah objek yang berupaya menyerap air lebih baik. Okay, maksud keupayaan ialah kebolehan atau kemampuan untuk mencapai sesuatu. Keupayaan atau kemampuan untuk apa? Mencapai sesuatu. Jadi, jika kita ada kain, yang pertama ini kain, yang kedua tisu dapur dan yang ketiga kapas, jom kita lihat yang manakah boleh menyerap dengan baik. Dan ini adalah kain, perhatikan. Kain boleh menyerap cair berwarna merah ini keseluruhannya. Okey. Bagaimana pula dengan tisu dapur? Jom kita lihat bagaimana tisu dapur dapat menyerap cecair yang diletakkan kepadanya. Baik, perhatikan. Agak perlahan kadar untuk menyerap cair berwarna hitam ini. Okay, sekali lagi. Baik. Dan yang terakhir, kapas. Bagaimana pula dengan kapas? Baik, perhatikan serat-serat yang ada pada kapas berjaya menyerap cair berwarna merah dengan sangat cepat. Sekali lagi. Jadi, dalam buku teks kamu, kita boleh lihat ulang uji kaji untuk melihat bahan yang menyerap lebih banyak cecair berwarna. Lebih banyak cecair berwarna. Okey. Baik, perhatikan dalam buku teks kamu terdapat satu uji kaji di mana ia memerlukan sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, surat khabar dan tisu dapur. Inilah bahan-bahan yang diperlukan. Cikgu bagi penerangan tentang uji kaji ini. Langkah pertama, potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Mengikut saiz yang sama. Seperti ini. Surat khabar, satu jalur surat khabar, tisu dapur dan satu jalur lagi kain. Lepas itu, yang kedua, lekatkan potongan objek pada sebatang lidi menggunakan gam seperti ini. Ada sebatang lidi, lekatkan ketiga-tiga jalur objek tadi pada sebatang lidi menggunakan gam. Langkah 3. Celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mempunyai air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Apakah yang akan terjadi? Ini. Baik. Cecair akan diserap oleh ketiga-tiga jalur objek tadi.
Dan daripada aras air yang telah berjaya diserap, itulah yang kita akan perhatikan. Yang keempat, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek seperti ini. Baik, akhirnya kita akan mendapati surat khabar aras ataupun had air yang berjaya diserap setakat ini, tisu dapur sehingga bahagian atas ini mendekati lidi, dan ini ialah kain berbeza dengan tisu dapur. Jadi kita boleh susun secara menaik ujikan tadi. Yang mana? Susunan keupayaan objek menyerap air dari yang kurang tinggi kepada yang lebih tinggi. Seperti ini. Surat khabar kurang tinggi kadar penyerapan diikuti kain dan paling tinggi tisu dapur. Ini susunan menaik. Menaik kerana kurang serap sehingga paling tinggi. Kebolehan untuk menyerap cecair paling tinggi, iaitu tisu dapur. Kita juga boleh mengukur had air yang berjaya diserap oleh setiap objek menggunakan pembaris seperti mana yang telah cikgu tunjukkan di atas sini. Ini contoh. Kita juga boleh susun secara menurun. Bagaimana? Susunan keupayaan objek menyerap air dari yang lebih tinggi kepada yang kurang tinggi. Maksudnya kita bermula dengan yang paling tinggi. Susunan bermula dari yang paling tinggi kadar untuk menyerap air atau cecair berwarna tadi kepada yang paling rendah, iaitu surat khabar, tisu dapur, kemudian kain, kemudian surat khabar. Jika kamu ukur menggunakan pembaris, yang paling tinggi hadnya ialah tisu dapur, diikuti kain dan surat khabar paling rendah. Jadi dalam susunan menurun seperti tangga, inilah susunannya. Bila ditulis, kita masih menulis anak panah, tisu dapur, kemudian kain, kemudian surat khabar. Jadi itu sahaja dari cikgu untuk pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.